Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, jadi untuk hari ini kita akan bincang soalan yang cikgu dah bagi dan cikgu harap kamu dah tengoklah video yang cikgu share dan juga dah buat dah latihan ni lah. Okay, so kita dah masuk bab yang ke-8. Okay, kita dah masuk bab yang ke-8 iaitu tajuk dia ialah cahaya dan optik. Okay, so kita masuk 8.1 dulu iaitu penggunaan cermin. Okay, soalan dia. Okay, satu objek diletakkan di hadapan cermin satah. Cermin satah ni cermin kat rumah kita lah. Okay, seperti yang ditunjukkan di bawah. Okay, so ini objek dia. Kan, ini objek dia dan ini cermin. Okay. Okay, ini cermin lah. Okay. Jadi tandakan right pada imej yang terbentuk di atas cermin satah. Okay. Kalau macam ni, imej yang terbentuk dia akan songsang sisi. Macam contohnya kamu berada di depan cermin, kamu angkat tangan kanan tapi imej dalam cermin tu dia angkat tangan kiri. Maksud dia songsang. Okay, maksudnya kalau putih di sebelah sini, okay. So kalau putih di sebelah sini, okay. Kalau putih sebelah sini, maka kalau imej dia yang ni dia akan jadi warna hitam. So yang mana? So jawapan dia ialah yang ni lah. Kan? Dia akan jadi songsang sisi. Okay, kemudian nyatakan dua ciri imej yang terbentuk pada cermin satah. Okay, so kita berdiri di depan cermin, imej kita tu macam mana? Okay, yang pertama imej dia tegak. Contoh kita berdiri ni, so imej kita pun dia akan jadi tegak. Okay, yang kedua songsang sisi. Maksudnya kalau kita angkat tangan kanan, imej kita tu dia tangan kiri. Kan mata kanan kita, mata kiri imej kita lah. So dia punya songsang sisi. Okay. Yang ketiga kalau nak tambah, okay. Okay, yang ketiga sama saiz. Ini cermin satah, maksud dia tangan kita panjang tu jugalah, besar tu jugalah imej kita. Kalau kepala kita besar ni, maka imej kita pun akan besar tu juga pada cermin. Okay. Yang kedua, B. Okay, ini objek. Ini cermin. Dia berdiri 1 meter. Okay. Ini jarak cermin daripada kepada imej. So, dia punya formula dia, jarak objek dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan imej. Maksudnya kalau ini 1 meter, ini pun 1 meter. So, soalan dia, berapakah jarak imej murid tersebut dari cermin? So, ini imej, ini cermin. So, jarak dia ialah 1 meter lah. 1 meter. Okay, sekiranya murid tersebut bergerak 0.5 meter jauh cermin satah. Maksud dia bergerak sini tambah 0.5. So dia berdiri sini. So jarak dia sekarang ni bukan lagi 1 meter. Jarak dia dah jadi 1.5 meter. Okay, jadi berapakah jarak imej yang mungkin dari cermin? Berikan alasan anda. So jarak dia ialah 1.5 meter lah. Okay. Jarak imej adalah sama dengan jarak objek dari cermin satah. Itu dia punya formula lah. Okay. Itu jawapan dia. Okay. So, secara kesimpulan dia, kan, okay, 8.1 ni kita belajar mengenai penggunaan cermin. Okay. Jadi,
bila kita duduk berada di depan cermin, kita akan ada image. Okay. Contohnya, ini objek kita lah. So kita berdiri di depan cermin. So di dalam ni akan ada image kita. Ni kita objek. So kita berdiri di depan cermin. So dalam cermin tu dia akan ada image. Okay. So image ni dia ada dua jenis. Image dia ada dua jenis. Satu dipanggil image sahih. Yang kedua nama dia image maya. Okay. Sahih ni bermaksud contohnya kita pancarkan LCD macam cikgu kat kelas tu, cikgu kat makmal tu, cikgu pancarkan LCD. So di sini LCD. Okay, ini screen. Kan? So nota cikgu pancar kat sini kan. Okay, image nota ni ialah image sahih. Kenapa dia sahih? Sebab bila kita letak di tangan kita di atas, di depan ni, kalau kita letak tangan kita di sini, image kita terbentuk dekat sini juga. So image itu image yang sahih. Okay, image yang sahih. Ataupun image nyata. Sahih ataupun nyata. Okay. Okay. Yang kedua, image maya. Image maya ni image yang berada dekat cermin kita. Sebab kalau kita letak tangan orang dekat sini, so image tu tak terbentuk dah dekat sini. So image yang maya. Itu image yang sahih dengan image maya. Okay. Itu yang pertama lah pasal cermin, pasal image. Yang kedua, kita akan sentuh mengenai cermin. Okay. Cermin ada 3 jenis. Okay. Cermin ada 3 jenis. Okay. Yang pertama dipanggil cermin satah. Yang kedua cermin cekung. Dan yang ketiga cermin cembung. Satah ni cermin macam cermin kat rumah kita lah. Di mana kalau kita tengok image dia tu, ciri dia image dia sama size dengan objek. Maksud dia mata kita besar tu, dalam cermin kita pun besar tu jugalah. Tangan kita panjang tu macam juga panjang tangan dalam image dekat cermin tu. Yang seterusnya ialah image di cermin cekung. Okay. Image cermin cekung ni pula, image dia tu lebih besar daripada objek. Maksud dia kalau kita letak pen ni di atas cermin cekung, image dia tu, pen tu akan jadi lebih besar. Itu cermin cekung. Okay. Cermin cembung pula. Okay. Cermin cembung pula, image dia tu lebih kecil. Okay. Cermin cekung ni contohnya kalau kita tak cermin cekung ni orang biasa guna dekat tu lah, dekat doktor gigi tu nak cek gigi kita kan. So gigi kita tu kecil. Tapi bila kita letak cermin cekung tu dekat situ, so dia akan membesarkan image gigi kita. So senang doktor nak cek gigi kita. Okey, itu cermin cekung. Yang ketiga cermin cembung. Okey, cermin cembung ni pula image dalam tu dia akan jadi lebih kecil. Okay, contohnya image dekat pasaraya. Kalau kamu tengok dekat pasaraya ataupun kedai-kedai runcit, kedai-kedai pasaraya lah, dia letakkan satu cermin besar kat situ. Jadi dia boleh tengok dalam cermin tu, dia boleh tengok sudut pandang yang lebih luas. Sebab image tu kecil, jadi dia boleh tengok lah banyak sudut. Ada orang nak mencuri ke apa, dia boleh tengok kat situ lah. Okay, dan seterusnya kita tengok kegunaan dia. Kegunaan pantulan ni lah. Okay, kegunaan pantulan ni sama ada daripada periskop ataupun dekat kaleidoskop. Boleh tengok kepada video yang cikgu share tu. Okay, so sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.